tariqan ilal jannah, satu jalan untuk menuju syurga Allah, untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda bunda, moga-moga kita sering menuntut ilmu, sering kita mendengar kuliah ataupun apa saja yang kita buat dalam menuntut ilmu, Allah mudahkan untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa Allah, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqadhafa fin nar." Hadis sahih riwayah Imam Al-Bukhari, nombor hadis 16. Hadis sahih daripada Imam Muslim, nombor hadis 174, ya. Jadi riwayat Al-Bukhari nombor 16 dan riwayat Imam Muslim nombor 174. Maksud dia ayahanda bunda, salathun man kunna fi, tiga perkara sesiapa yang memilikinya, wajada halawatal iman, tiga perkara siapa-siapa yang memilikinya akan merasai kemanisan iman. Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dikasihinya daripada yang lain. Menyayangi seseorang hamba kerana Allah, benci untuk kembali kepada kekufuran setelah beriman, sebagaimana dia benci kalau dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini ayahanda bonda, Rasulullah sebut, jika ada tiga perkara ini, insya-Allah sesiapa yang ada tiga perkara ini, dia akan memiliki kemanisan iman yang tidak boleh diceritakan, digambarkan kepada orang lain. Dia sahaja yang, atau orang itu sahaja yang dapat merasainya, tentang manisnya kemanisan iman itu, seronoknya jiwa itu, tenangnya hati itu, iaitu apabila dia menyayangi Allah dan Rasul lebih daripada segalanya. Masya Allah. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul itu lebih dikasihinya daripada yang lain, daripada diri sendiri, daripada ibu ayahnya, kawan-kawan, anak-anaknya, isterinya. Melebihi kasih Allah Rasul lebih segalanya. Masya Allah. Dan menyayangi seseorang kerana Allah. Kita sayang seorang itu kerana Allah, bukan kerana harta, bukan kerana kecantikan, bukan kerana ilmunya. Sayangnya seorang itu kepada seorang yang lain, kepada sahabat-sahabat, kepada siapa sahaja kerana Allah. Kerana Allah, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Benci untuk kembali kepada kekufuran setelah dia beriman, sebagaimana dia benci kalau campakkan dalam api neraka Allah. Jadi bila kita beriman, kita benci kepada kekufuran, benci kepada sifat-sifat yang keingkaran daripada perintah Allah. Sebagaimana kita benci, kita tak nak untuk dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayahanda bonda dengan mengetahui kelebihan yang besar ini, sangat besar kelebihan ini, moga-moga akan menambahkan lagi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayahanda bonda, pagi-pagi ini kita bangun pagi, kita berdoa kan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami selepas kami dimatikan, ditidurkan,
ya, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah tempat sebaik-baik kembali. Jadi bangun pagi saja kita syukur pada Allah. Syukur pada Allah dengan menyebut alhamdulillah. Tanda cinta syukur kita kepada Allah, kita sebut alhamdulillah, sebab Allah Subhanahu wa taala dah membangunkan kita, membangkitkan kita daripada tidur. Ada orang yang mungkin tak bangun-bangun, ada orang yang mungkin terus tidak diberikan kesempatan untuk hidup. Jadi kita syukur. Kita syukur ya Allah telah menidurkan kita dan Allah telah mengembalikan rohnya, roh kepada kita. Sebab tidur ini ibarat mati. Kalau Allah tak masuk kepada roh kepada kita, kita tak bangun dah. Jadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walaupun nampak doa ini doa yang ringkas, yang biasa anak-anak kita baca, tapi inilah hadis yang sahih, Rasulullah baca dia bangun daripada tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, selepas kami ditidurkan, wa ilaihin nusyur, kepada Allah tempat sebaik-baik kembali. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menta'zimkan Allah, mengagungkan Allah, kita mengagungkan Allah dan kita mengaku bahawa Allah itulah Tuhan seluruh alam, yang mana banyak subsidi umur atau banyak nikmat, banyak manfaat, nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terkira banyaknya. Kalau dihitung memang tidak terkira. Air laut habis 7 lautan, ditambah lagi pun tidak boleh menulis akan nikmat, akan kelebihan Khaliq, iaitu pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahanda bunda, pada pagi ini kita tidak mengambil perkara-perkara yang berat-berat sangat, lagipun kita dalam proses ataupun dalam PKPB ini, masing-masing di rumah, tidak boleh beramai-ramai ke masjid, ke surau. Mungkin AJK dan pegawai saja dibenarkan 3-4 orang, mungkin sampai 5-6 orang yang dibenarkan oleh MKN dan pihak Jabatan Agama sendiri. Tapi tak apa, kita teruskan dengan aktiviti di rumah, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Yang penting masing-masing untuk berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Dalam surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62, ayat yang kedua. Maksudnya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, iaitu as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat-ayat kepada mereka, untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan As-Sunnah kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum ini benar-benar kesan nyata. Jadi Rasulullah SAW dia utuskan untuk sebagai rahmat, sebagai satu panduan, sebagai contoh tauladan kepada kaumnya, malah kepada kita, malah kepada seluruh alam ini, sebagai satu
model untuk kita ikuti, ya, untuk kita ikuti. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan manusia daripada bertuhankan taghut, bertuhankan berhala, bertuhankan nafsu, bertuhankan iblis, syaitan, kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Rasulullah diutuskan untuk membebaskan akhlak daripada akhlak jahiliyah kepada akhlak yang bertuhankan Allah. Rasulullah sebut, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini, Rasulullah kata, innama bu'istu, sesungguhnya aku diutuskan untuk memuliakan, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Rasulullah SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk mensalihkan. Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk mensalihkan, untuk membaikkan akhlak manusia. Masya Allah. Jadi ayahanda bunda, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusahalah kita untuk mencintai Allah dan Rasul dengan sebaiknya, kerana Allah dan Rasul sangat sayang kepada kita. Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya. Moga-moga di akhir hidup kita, ataupun moga-moga bila kita mati, kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa, para salihin, para muttaqin, insya-Allah. Diteruskan dengan bacaan hadis kita. Sedikit baca, ataupun kita akan baca hadis untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk kita sampaikan kepada masyarakat kita, sama-sama. Nabi SAW orang yang pertama akan memberi syafaat, dan orang yang pertama akan diterima syafaatnya pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda yang berbunyi, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Saya atau aku, Rasulullah kata, ana sayyidu waladi Adam, saya atau aku pemimpin anak Adam, yakni seluruh umat manusia. Rasulullah kata, aku ni pemimpin bagi anak-anak Adam, ataupun seluruh manusia pada hari kiamat, yaumal qiyamah. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr. Akulah orang pertama yang kuburnya terbelah untuk dibangkitkan daripadanya. Rasulullah ni orang pertama yang kuburnya terbelah untuk dia bangkit daripadanya. Wa awwalu syafi'in, orang yang pertama akan memberi syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama akan beri syafaat kepada kita pada hari kiamat. Wa awwalu musyaffa'in, atau wa awwalu musyaffa', dan Rasulullah orang yang pertama akan diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Jadi hebatnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan Nabi kita ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah penghulu bagi seluruh anak Adam, daripada Nabi Adam sampailah akhir zaman, sampailah umat akhir zaman, seluruh manusia senang cerita. Rasulullah ni penghulu, dan Rasulullah lah orang yang pertama akan dibangkitkan daripada kuburnya. Dan Rasulullah juga orang yang pertama akan memberi syafaat
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga orang yang pertama yang diterima syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Terlalu banyak kelebihan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntungnya kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kita juga menjadi umat yang mulia. Tapi menjadi umat yang mulia, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena buat, kita kena ikut, kena contohi apa yang dilakukan atau apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Allah sebut apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ila akhir ayat. Kamu semua umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Siapa kamu semua tu? Ditafsirkan oleh para pentafsir Quran, mufassirin atau mufassirun menafsirkan umat yang terbaik itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu semua kuntum khaira ummah, umat yang terbaik, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana mungkin umat yang terbaik daripada nabi yang tidak terbaik? Rupanya nabi kita adalah nabi yang terbaik. Jadi kita ni umat yang terbaik, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan daripada kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kena suruh buat kebaikan dan cegah kemungkaran. Jadi apabila kita mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sedaya upaya, dengan bermujahadah, hanya kita bersungguh-sungguh untuk mengikut saranan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang telah disampaikan oleh Allah. Wahyu Allah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui 3 perkara: ru'yah sadiqah, mimpi yang benar, memeraih peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan melalui perantaraan Jibril. 3 cara wahyu diturunkan. Ru'yah sadiqah, mimpi yang benar. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, peristiwa langsung live, dan satu lagi melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Jadi sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah tugas kita. Tugas kita untuk meneruskan dakwah yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneruskan menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah kepada keluarga kita, sanak saudara kita, masyarakat kita, seluruhnya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dapat pelihara diri kita, pelihara isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita seluruhnya, muslim-muslimat, moga-moga seorang pun terlepas daripada neraka Allah. Moga-moga tak ada seorang pun terlepas daripada neraka Allah SWT. Maksudnya, kita usaha sebaik mungkin diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, moga semuanya tidak ke neraka Allah. Itu maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai beriman, peliharalah diri kamu, keluarga kamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Benda, kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, dalam musim PKPB ni, mungkin yang nak bernikah pun ditangguhkan, sampai 27 hari bulan, sebab kes meningkat. Jadi
sabar, fasabrun jamil. Ramai yang telefon ataupun WhatsApp jurnikah macam mana keadaan sekarang. Itulah sudah diberikan ketetapan bahawa pernikahan sama ada di masjid, di surau Jumaat ataupun di jabat agama ditangguhkan buat sementara waktu. Tapi insya-Allah moga-moga lepas ni Allah memberikan sebaik-baik jalan untuk yang bernikah boleh bernikah, yang nak ke masjid boleh ke masjid. Doa pada Allah banyak-banyak. Moga Allah angkat wabak ini. Senjata umat iman itu doa. Jadi sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersangka baiklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah yang Allah jadikan sesuatu itu. Allah tak jadikan sesuatu dengan sia-sia. Banyak hikmahnya. Mungkin kita akan dapat hikmah itu mungkin bukan saat ini, mungkin lepas seminggu, 2 minggu, selepas itu, selepas perkara itu terjadi, kan? Jadi nak tak nak, teruskan kehidupan kita dengan menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah sebut apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas, yang banyak atau orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Moga-moga kita ini sebagai manusia orang yang beriman memberikan manfaat kepada orang lain. Adanya kita di situ ataupun adanya kita beradanya kita di tempat itu banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ini yang sangat disarankan oleh Rasulullah SAW. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Itu pasal hubungan kita bunda, hubungan kita ni hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dah bagus, jaga juga hubungan dengan manusia, dengan masyarakat setempat, dengan jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita. Ada orang mungkin dengan Allah bagus hubungannya, jaga solatnya, apa lagi, sedekahnya bagus, tetapi hubungan dengan sahabat, dengan manusia, dengan jiran-jiran mungkin tidak apa baik. Jadi perbaiki diri kita. Moga hubungan dengan manusia pun baik, hubungan dengan Allah pun baik. Sebab ayahanda bunda, kita ni hidup dalam masyarakat, hidup dalam konsep kejiranan, kan? Jadi dakwah itu sangat luas. Bukan nafsi-nafsi, bukan untuk diri sendiri sahaja, malah untuk keluarga, masyarakat kita khususnya, tempat tinggal, qaryah kita khususnya. Moga-moga dengan beradanya kita di tempat itu bermanfaat kepada orang lain, kepada masyarakat setempat. Jadi kita hayatilah dengan sebenar-benarnya hadis itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Rasulullah kata, aku diutuskan untuk menyempurnakan, untuk memuliakan akhlak manusia. Moga-moga apabila kita faham, itulah Rasulullah itu contoh suri tauladan untuk diri, untuk seluruh alam. Kita ikut dengan sebaik mungkin. Sunnah ni bunda, kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Kita buat yang termampu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Allah sebut dalam surah Al-Qalam tentang akhlak Rasulullah SAW. Allah sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, sesungguhnya engkau itu balik kepada Nabi kita. Allah bersumpah atas Nabi kita, kan? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin azim, mempunyai akhlak yang sangat tinggi, yang sangat azim, sangat agung, masya-Allah. Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan, declare bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mempunyai akhlak yang sangat tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi kita Muhammad SAW mempunyai budi pekerti yang tinggi dan akhlak yang paling agung. Masya-Allah. Jadi dalam apa jua keadaan, kita bawalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayahanda bunda, pada pagi ini kita masih lagi bersiaran secara langsung daripada daripada Surau Jenaris. Saya meneruskan kuliah saya kepada yang baru masuk. Alhamdulillah, tolong share-sharekan sedikit, tolong share-sharekan. Mungkin pagi ini ramai yang masih dengan aktiviti-aktiviti, mungkin lepas ni boleh tengok balik, mungkin ada manfaat untuk diri kita. Haji Basri sebut tadi tazkirah pendek. Tazkirah pendek ni pun rasanya dah panjang juga ni. Saya tadi bajet untuk 30 minit saja. Tapi alhamdulillah, tak apalah ini bodoh. Menyampaikan sedikit peringatan ni sebenarnya untuk diri kita sendiri. Apa saya sampaikan ni sebenarnya untuk diri saya sendiri, untuk membentuk akhlak saya, membentuk akhlak kita. Kadang-kadang kita bercakap ini mudah, tapi bila kita nak melakukannya bukan semudah apa kita cakap. Jadi siapa yang bercakap, siapa yang menyampaikan, siapa yang diamanahkan untuk menyampaikan benda-benda baik ini, diberikan amanah atau diberikan peluang untuk bercakap benda-benda baik, cakaplah dan buatlah supaya kita tidak hanya bercakap, malah kita sama-sama melakukan, iaitu mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayahanda bunda, moga-moga sedikit perkongsian saya ini, tazkirah pendek yang disuruh ataupun diizinkan oleh pengurusan Surau Jenaris sempena dengan kuliah saya pada setiap kuliah subuh Ahad minggu ketiga. Jadi terima kasih kepada pihak Surau Jenaris, Haji Basri dan seluruh kepimpinan SAF Surau Jenaris. Moga-moga ada manfaat untuk diri kita. Kita ni ayahanda bunda sangat hina di sisi Allah. Setitik air mani yang jatuh ke tanah, ayam tak sudi nak patuk, itik pun tak sudi nak sudu. Moga-moga Allah mengangkat darjat kita menjadi manusia yang terpilih, yang beriman, yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masuknya kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala bukan kerana amalan kita semata, tetapi masuknya kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala adalah atas rahmat, atas kasih sayang, atas ihsan, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Moga-moga kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayahanda bunda, ampun maaf daripada saya. Moga-moga kita berjumpa lagi dan terus istiqamah dalam dakwah kita, dalam dakwah kita ini untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akhir dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.